Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah program Majlis Ilmu yang akan membawa anda kepada topik-topik yang terkini, latest dan relevan kepada kehidupan kita, dan tujuan resminya tidak lain tidak bukan ialah untuk apa? Untuk memastikan anda mendapat self empowerment. Maksudnya mendapat kuasa sendiri untuk menggunakan pemikiran dan ilmu yang kita kongsi supaya boleh diguna pakai. Kalau bekerjasama dengan para doktor untuk tujuan memperbaiki, memberi rawatan kesembuhan penyakit, itu adalah tujuan utama. Kita kerjasama dengan doktor yang moden, sambil itu kita belajar tentang nutrition, pemakanan, tentang minda, tentang penjagaan tidur, exercise, dan yang paling penting ialah makanan. Okey, termasuklah matahari dan sebagainya. Boleh? Kalau boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Bersedia untuk topik pada malam ini, iaitu yang dinamakan Kailullah. Ada setengah orang kata nakir dalam bahasa Indonesia pun, dia orang sebut perkataan-perkataan seperti, kalau orang Malaysia pun setuju dengan perkataan istirahat, setengah orang menggunakan perkataan siesta, setengah orang di negara-negara barat mempopularkan perkataan power nap. Tapi sebenarnya 1400 tahun dahulu sudah ada hadis yang mengatakan tidur kailulah lah anda, sebab syaitan tu tidak pernah mengambil rehat waktu tengah hari, waktu kailulah. Jadi anda tahu kailulah itu kalau dipasang niat dengan betul, dengan tujuan untuk beramal ibadah pada waktu malam, kita dapat 3 sekali. Satu, dapat mengikut sunnah, berarti kita insya-Allah dapat pahala. Nombor 2 dan nombor 3, kita dapat kesihatan. Nah, malam ni kita fokus dari sudut sains. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kailullah adalah satu konsep midday nap, ataupun yang dinamakan tidur sebentar waktu tengah hari. Ada beberapa orang kata apa, ikutan. Setengah itu kata lebih bagus sebelum zuhur, setengah orang kata lepas zuhur, tapi katanya lebih ramai yang lebih afdal lepas zuhur. Bagi saya, sebelum atau selepas tak ada masalah, tapi yang you kena faham ialah sains dia. You kena faham kenapa diminta jangan lebih daripada 30 minit, jangan sampai 1 jam ke atas. Semua tu malam ni you kena faham, sebab dia ada kaitan dengan gelombang minda kita, yang ada kaitan dengan konsep circadian rhythm ataupun body clock yang ada kaitan dengan tidur. Boleh? Alright. So nombor 1, kita semua telah diajar melalui sains, kata kajian, manusia perlu lebih kurang antara 7 hingga 8 jam. Saya kira ramai orang Malaysia yang dengan 6 jam pun cukup. Ada yang tulis kat sini, betul tak? You cukup tak dengan 5 jam? Kan ada orang 5 jam, ada setengah 4,5 jam dah cukup. Cuma kadang-kadang dia tak bagi tahu sama ada dia tidur tengah hari atau tidak. Jadi persoalannya secara saintifik, kalau tak dapat 7 hingga 8 jam, ramai orang berhutang bila zaman berumurnya beralih 50, menopausal, jadi 60 dah pension dan sebagainya. Mereka, termasuk saya dan siapa-siapa yang atas pada 60, kadang-kadang berhutang hampir 1-2 jam. Berhutang maksudnya kita tak boleh tidur, tambahan 1-2 jam lagi. Contoh kita dah 6 jam tu kira dah lama sangat kan. Jadi kita rasa cukup, tapi kadang-kadang body kita perlukan 1-2 jam ekstra. Jadi 1-2 jam ni dia panggil, kalau tak dibayar berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya, itu dia panggil sleep debt. Saya masih percaya antara 6 hingga 7 jam pun masih okey lagi. Tapi kalau mereka yang bawah pada 5 jam tu, sebabkan kebiasaan tabiat, dia rasa macam dah cukup, tapi sebenarnya body kita masih lagi sebenarnya tidak cukup. Itu salah satu sebab kenapa kalau you tidur waktu kailullah ni, waktu setengah jam sebelum atau selepas zuhur, waktu matahari tengah rembang ni, antara terbaik untuk menggantikan sleep debt, hutang tidur. Itu satu. Okay, itu satu. Anda kena tahu daripada sekarang. Saya nak bagi tahu awal-awal lagi, kalau dah semua dah bersedia ni, saya nak bagi tahu dan minta saya ulang lagi sekali supaya you masuk dalam kepala kita ni, supaya faham habis-habisan. Orang dah buat kajian antara 3, iaitu makan, exercise dan tidur. You tahu kan jawapan apa yang paling mustahak? Antara 3 ni
kita punya kuasa pembelajaran kita dan topik-topik yang diberi dan fokus kita punya tekanan selalunya kepada apa? Makanan. Betul tak? Diet, minuman, udara yang bersih, betul. Semua tu wajib. Matahari semua betul. Tetapi kalau you exercise sampai jadi dapat medal tiap-tiap bulan pun you menang hadiah apa-apa pun tentang exercise ni, kalau campur dengan makanan terbaik pun you jaga sampai tak ada langsung makanan yang tak organik pun tidak boleh lawan dengan tidur yang berkualiti. Jadi malam ni saya sendiri nak mententeramkan jiwa saya, duk cari-cari apa yang terbaik di antara semua strategi hidup kita dari sudut kesihatan. Jawapannya tidak lain tidak bukan topiknya bertarafkan antarabangsa, international dah recognize, iaitu tidurlah sebenarnya merupakan yang paling utama sekali dalam semua jenis strategi untuk menyihatkan badan. Jadi Rasulullah SAW telah pun memberi petunjuk ataupun membuat amalan supaya kita boleh ikut melalui sunnahnya tanpa memberi penjelasan mungkin kenapa. Tapi saya nak bagi you 10 yang telah orang buat kajian apabila you cukup tidur, termasuk tidur power nap ni. Okey, dengan syarat power napnya yang tengah hari. Kalau yang lepas pagi, lepas subuh tu dikira tak abdal, tidak digalakkan langsung, bahkan tak bagus. Masa lepas asar pun tak bagus. Kajian sains pun dah confirm waktu-waktu yang lepas pada pukul 4 petang ataupun awal pada 11-12 pagi memang tak abdal untuk kesihatan pun. Tidak bagus langsung. Okey, memudaratkan pun. Bahkan kalau you kailulah lebih daripada 1 jam, itu tak dinamakan kailulah sebenarnya dari sudut sains. Apabila you masuk sampai 1,5 jam, itu dikirakan you dah ada satu sleep cycle. Bila sleep cycle tu selalunya 90 minit. Kalau you nak buat kailulah, you tak boleh cross 1 jam. Yang paling bagusnya jangan cross 1/2 jam. Sebab apa? Saya bagi tahu kat you sekarang. Dalam clock, dalam jam untuk tidur ni, dia setiap 90 minit dia panggil satu set, satu cycle. Dan body kita ada 3-4 set satu malam, 90 minit, 90 minit, 90 minit. Dan dia bertukar daripada stage 1, stage 2, dia ada fasa dia. Stage 3, stage 4. So bila you masuk stage 1, stage 2, maksudnya macam ni. Stage 1 tu kan kalau you letak kepala you atas bantal, you perlukan antara 5 hingga setengah orang 10 minit baru nak lelap. Kadang-kadang sampai orang buat kajian sampai 14 minit pun. Okay, so bila you dapat stage 2, you bila sampai lepas 5 hingga 6 minit, setengah orang letak atas bantal je, hilang terus, boleh tidur. Setengah orang sampai 10 minit pun masih lagi duk teringat apa-apa benda semua. So bahayanya ialah kalau you nak buat kailulah ni, jangan fikirkan tidur you sampai boleh lelap sangat baru dikirakan you dah complete. Tak perlu. Asalkan antara 10 hingga 15 minit ataupun paling maksimum setengah jam. Yang terbaik ialah 20 minit. Saya ulang, yang terbaik ialah 20 minit. Sebab kata kajian kalau lebih pada setengah jam you akan masuk ke stage yang seterusnya. Stage ke seterusnya tu kalau you bangun masa tu, you dikejut masa tu kan, kalau kat office. Kalau nak buat kailulah ni kat mana saja pun boleh, kat office, kat tempat kerja lah. Selalunya kan you cuma ada 1 jam untuk rehat, makan sikit, setengah jam, you semayang, lepas tu you nak tidur. Katakan you buat lepas Zuhur ataupun you dapat keluar sebelum Zuhur. Okay? Belum masuk Zuhur lagi, you dah makan dulu, ada waktu lagi 15 minit, you buatlah kailulah you masa tu. Sebab apa? Bila you terlepas pada sampai setengah jam you masih tidur, tak ada kawan tolong kejut you, dah pukul 2 pun you tak bangun lagi katakan, so bahayanya you akan masuk fasa yang seterusnya. Fasa seterusnya dalam tidur kita ni, kalau dikejut masa tu, you tak akan nampak sihat, ataupun maksudnya you akan jadi pening. Orang putih panggil groggy, macam tu hoyong-hayang sikit. Jadi you nak perform lagi 20 minit baru boleh keluar daripada proses masih lagi dalam fasa kedua tidur tu. Masa tu kalau diganggu memang tak sedap you punya keterampilan you. Jadi orang kata patutnya kailulah patut dapat manfaat, rupanya you tak dapat. Pasal apa? You dah terlebih waktu. Sebab tu timing tu very important. Faham? Kalau lebih pada 1-2 jam tu bukan kailulah lagi dah, tu dia panggil tidur. Jadi yang pentingnya kailulah ni dia ada dia punya
sains dia ada dia punya manfaat dia, dan dia ada waktu yang tertentu. Saya kata sebelum Zuhur dan lepas Zuhur tak jadi masalah, tapi masanya 20 minit kalau dapat. Timingnya jangan lebih pada setengah jam, supaya you tidak dapat masalah rasa letih, rasa tak boleh orientasi you tak betul nanti, jadi terhuyung hayang, masih pening kepala, jadi rugi masa lah. Pakai 2.30 pun nanti orang masih lagi meeting, you masih lagi tak boleh masuk dalam meeting tu, walaupun body ada kat situ. Sebab apa? Pemikiran you tidak dapat 10 yang saya nak bagi ni. Kalau anda buat kalulah yang betul, power nap yang betul, cukup cun ya, tengok ya. Saya ulang tadi bagi mereka yang confused nanti, jangan sampai kalau you tak dapat tidur lelap masa kalulah tu you kata you tak berkualiti. Tidak. Setengah orang cuma duduk, sambil duduk dia terlena sedikit, macam dia macam high, dia rasa macam daripada alpha wave, beta wave kan, tengah sedar tak sedar, lepas tu dia turun ke theta wave. Bila dia turun theta wave tu, dia masuk ke bawah pada alpha wave tu, macam tidur kat rumah tapi tak tidur. Cukup macam tu, you dah boleh bila terbangun balik nanti basuh muka, you akan dapat 10 yang saya bagi sekarang. Ready? Number 1, you punya tenaga akan lebih meningkat daripada orang yang tak langsung ambil 10-15 minit power nap ni, ataupun orang panggil tidur sejenak ni. Okay, atau beristirahat yang sampai boleh tutup mata ni, faham? So energy is very important. Pasal apa? Bila kita orang Islam terutama sekali dah bangun tahajud, katakan pukul 5 semalam dah siap semua, okay, 4.30 pun kita bangun, pukul 4 pun dah bangun, betul tak? So sampai daripada pukul 4.30 sampai pukul 12.30 1 ni, dah hampir dekat berapa jam? Dekat 7-8 jam, betul tak? Tu sebenarnya dah bangun. Jadi sebab tu bila you break dengan kalulah ni, you dapat balik power, dan tak payah sampai saya kata lebih daripada 20 minit tu. Sebab apa? 1 minit kalulah ni, 1 minit power nap ni, dia bersamaan hampir 40-45 minit tidur malam. Maksudnya dia punya manfaat macam you tidur 40-45 minit dalam malam, dengan 1 minit you tidur waktu you istirahat kalulah ni. Faham? Okay, good. Jadi kalau you tidur 15 minit dah hampir dekat berapa jam, macam okay, seolah-olah dia punya equivalent, persamaan dia tu. Manfaat dia lagi, dia boleh, bila you dah basuh muka nanti, you akan dapat alertness, you kan lebih boleh memberi fokus, dan kecerdasan you akan datang balik macam you bangun tidur pagi tadi. Maklum saja you dah 7 jam, orang kata apa, sedar kan, awaken. Jadi you benarkan tidur sekejap ni, you dapat balik dia punya power, boleh fokus. Cara you buat kalau kena belajar apa-apa pun you boleh terima dengan lebih cantik. Dalam meeting pun you nampak macam boleh bagi idea baru, sebab you punya creativity. Tahu creativity tak? Cara you memikir, cara you dapat idea baru, dahsyat. Saya dalam buat kajian ni, saya tengok beberapa orang founder. Tahu founder tak? Orang-orang yang punya company besar-besar, yang run the big show, yang nak cari idea baru, konsep-konsep macam ni lah, macam iPhone semua ni, orang-orang yang kerja kat Silicon Valley, dia orang selalu ada dipanggil bilik. Dia buat macam salon untuk staff-staff dia orang untuk dibenarkan. Ada macam apa, buayan, ada macam hammock, ada macam katil, ada macam tempat tidur yang dengan dia orang berbual lah, muzik semua tu kan. Faham? Jadi mereka sampai macam tu, dah percaya kepada power nap. Dan memory mereka lebih, yang buat kalulah ni memorinya lebih bagus, mood mereka akan lebih tentera. Mood tak? Kita punya emosi tu lebih terkawal. Okay. Dan appetite, orang yang kalulah ni, katakan dia belum makan, kalau dia lepas dia bangun, waktu dia semayang, katakan sebelum Zuhur dia buat, atau dia buat lepas Zuhur, kalau waktu dia makan, dia boleh lebih kontrol. Sebab dia punya leptin ni satu hormon. Apabila you kailullah, kalau you cukup bayar balik tidur 15 minit ni untuk dapatkan lain-lain punya manfaat, cara selera makan you pun terkawal. Tidak jadi terlalu kempunan dengan benda-benda manis, gairah sangat nak makan banyak-banyak, semua tu you lebih, orang kata apa, under control. Faham? You makan benda yang bersih dan baik-baik pun you rasa macam puas. Kalau tidak kan setengah orang tu kalau tak ada gula, kalau tak kena 3 in 1,
tak kena instant apa macam-macam lah, fast food semua, you macam tak puas hati. Kalau you buat kalula, benda tu tak timbul lagi. Cantik tak cantik? Okay. Lepas tu masalah performance you. Orang kan tengok you. Selalu yang orang yang buat kalula ni, orang ni akan direspect oleh kawan-kawan sebab cara penterampilan you tu lebih bagus lagi. Ni ada kaitan dengan minda you. Lepas tu kalau you bawa kenderaan pula, lepas pada tu katakan you katakan bukan kerja saja, katakan you kena pergi jauh berjalan, ataupun you kena pergi outstation ke apa, dengan tidur sekejap macam ni you akan dapat lebih power, energy. Tetapi ada kajian mengatakan orang ni kurang bermasalah ataupun menyebabkan sampai jadi accident. Dahsyat tak? Boleh control accident pun. Dan productivity, kalau you jenis, kalau bos tengok you produktif atau tidak, memang you very efficient and very productive. Baik, sekarang itu lebih kepada psikologi. Tapi what about apa jadinya kepada real disease, penyakit seperti weight loss? Saya pun heran, dengan tidur je boleh hilangkan berat badan. Saya ingatkan kalau you tidur lebih, memang betul kalau berlebihan akan put on weight. Tapi kalau tidur yang berkualiti macam ni dan ada bayarannya waktu tengah hari, maksudnya you pay back waktu power nap ni, waktu kalula ni, you rupanya dapat menghilangkan berat badan. Satu lagi tambahan, cardiovascular disease akan lebih terkawal. Masalah jantung ni jangan main-main. Anti-aging, orang yang ikut amalan siesta ni, rupa-rupanya di Spain dah berapa abad ni dia orang dah ikut lama dah. Kita sepatutnya 1400 tahun dulu dah ditunjuk kan oleh Rasulullah SAW kan, tapi kita ingatkan cuma sebagai sunnah saja. Kadang-kadang kita tak fokus kepada penyakit-penyakit yang boleh dibantu. Saya kata apa? Sampaikan penyakit penuaan supaya lambat tua. Itu baguslah nak lawan Alzheimer, dementia, masalah Parkinson. Sehingga kan ada orang masalah blood pressure pun. Ni blood pressure didapati boleh dibantu dengan cerita kalula ni. Dari sudut degupan jantung, dari sudut suhu badan. Setengah orang kan kadang-kadang dia panas je rasa badan dia, okay? Jadi kalau dia buat waktu siang, malam dia dapat tidur dengan lebih berkualiti. Dan kalau dia belajar pula exercise yang ringan, tambahan pula lagi cun lah. Tapi kita fokus pada tidur dulu. Dari segi keterampilan fizikal dan masalah autoimmune. Pernah dengar autoimmune? Penyakit-penyakit yang SLE, lupus, masalah thyroid semua tu, alhamdulillah cukup banyak manfaat. Dan saya ingin bagi tahu pada anda, apabila kita buat kalula waktu siang, sebelum zuhur atau selepas zuhur, malamnya tidur kualitinya lebih. Dan bila kualitinya lebih, dia akan lebih apa yang dinamakan growth hormone, lebih melatonin. Pernah dengar semua ni? Hormon-hormon yang terbaik untuk kesihatan badan. Sebab tu saya kata, bila growth hormone, growth maksudnya benda yang baik, benda yang anabolic. Anabolic tu maksudnya yang menambah baik, yang rejuvenasi. Kalau ada masalah yang rosak, dia bagi hidup balik. Itu maksudnya rejuvenasi. Jadi growth hormone mainkan peranan, melatonin pun bagus. Masalah selera tadi ingat tak? Cerita masalah leptin akan meningkat masa kualiti tidur belah malam, dan kortisol pun akan yang dipanggil lebih terkawal. Kortisol kan masalah hidup yang stres waktu siang tu, dia dapat tenteramkan waktu malam nanti. Baik, cukup dulu bagi anda yang dah dapat banyak manfaat pada malam ini dengan ilmu yang saya cuba kongsi dengan anda. Jangan lupa tidur yang mencukupi waktu malam, tetapi yang penting siang tu kita belajar kalula, tak kira di mana anda berada. Dan biar bos faham, ada ketua-ketua jabatan ke apa kata bukan you malas. Sebab selalu stigma orang suka tidur ni, betul tak? Dia diiktiraf sebagai kadang-kadang, oh dia ni kaki tidur je, malas. Tak, saya ada kawan yang dia daripada muda sampai dia jadi orang besar, maksudnya naik pangkat semua, orang tak kacau dia. Pasal apa? Number one, dia kerja first class. Tapi masa katakan pukul 1 sampai pukul 2, masa dia punya break tu, dia dah ada bilik sendiri semua. You jangan kacau dia. Dia tak boleh diganggu sebab orang semua tahu dia mesti nak tidur masa tu.
Dia adalah waktu dalam sejam tu dia siap sembahyang semua, bahkan dia tak curi waktu. Kadang-kadang kan setengah orang tu sembahyang apa tu tidur pun tak, makan pun berterabur, sembahyang pukul 2.30. Orang patut dah kerja, dia baru nak start sembahyang. Faham tak faham? Jadi minta maaf lah kalau saya tegur tu terkena pada anda. Yang tu dah lepas. Mulai malam ni ikut betul-betul, jangan risau apa orang nak kata. Saya dah bagi kat you sains, dapat 15 minit saja. Saya dah semi retire. Kalau saya nak buat sampai setengah jam pun no problem kan. Cuma rupanya walaupun kita ada masa banyak yang dah lepas pencen ni, tidak bererti you dibenarkan tidur lebih pada sampai 1 jam kalau nak buat kailullah yang sebenarnya. Faham? Okey, terima kasih sebab dah faham sains dan dapatlah kualiti tidur yang cukup cantik. Dan saya doakan semoga anda semua sihat walafiat. Ingat, tidur ni dengan kailulahnya adalah antara yang terbaik kalau dibandingkan kalau you malas nak exercise ke ataupun lepas pandang tentang makanan ke. Tapi jangan lepas pandang tentang, jangan buat enteng tentang tidur malam dan kailullah. Terima kasih. Kita cuba buat tabiat baru daripada malam ni. Terima kasih ya. Okey, kita doakan kepada semua boleh. Sama ada kita kenal tak kenal, kita bagi yang terindah. Semoga hidup semuanya, anda dan kawan-kawan kita di sana yang sudi join nanti, katakan kepada mereka semoga hidupnya bahagia, akhiratnya syurga, dan apa yang dinamakan let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?